Hari ni kita nak masak lauk ayam. Lauk ayam dari seberang. Yang sangat-sangat special. Namanya ayam keprek. Kerbek Betawi. Kita panggil je lah ayam Betawi. Tapi sebenarnya kalau kita cakap ayam Betawi ni ada macam-macam. Ada ayam yang digoreng, makan dengan sambal Betawi yang digoreng kasar-kasar garing. Ada yang macam ayam ungkep Betawi. Macam-macam lah, ada 2-3. Yang kita makan, kita nak buat ni ayam kerbek Betawi. Special punya. Okey, ayam kerbek ni KERBEK, tapi bila dia cakap lain sikit lah. Dia macam ayam ungkep pun ada, tapi dia berbeza sikit, ada sikit-sikit berbeza lah. Dia pedas, tapi ada juga rasa manis dan juga masam. Sangat-sangat interesting. Okay, bahan-bahan ni semua kita nak kisar. Blend. Alright. Okay, ini bahan-bahan. Bahan dia, kita perlukan bawang. Ayam Betawi ni, Kak yang panggil ayam Betawi je lah kan. Dia bahan-bahan ni yang akan memekatkan dia bang. Dan satu bahan-bahan ni rempah-rempah lah dipanggil kan. Akan dimasak secara renih. Penting bawang putih, cili merah. Kalau ada cili rawit tu memang kena lah. Tapi Kak yang tak ada, so Kak yang gantikan dengan cili padi. Yang ni ikut-ikut lah. Dalam 10 ke 15 cili padi ni 3. Kunyit hidup. Color pun penting. Halia. Lengkuas. Semua benda ada. Lengkuas ni tak ada di blender. Silap. Tomato di blender sekali. Di blender pula. Dikisar lah. Dia pula orang salah. Kadang-kadang cakap tu terlepas. Yang ni lain ni akan kita masuk masa tumis. Ini akan dititik. Ini pun akan diketuk. Jadi kita daun salam kita tumis je lah bang. Oh, ada lagi bang. Tada. Kemiri buah keras dan juga ini optional lah. Kalau nak color lebih sikit, boleh bubur cili kering. Okey. Jom. Okey, semua bahan-bahan ni kita kecilkan lah untuk senang masuk kita dalam apa tu panggil apa, chopper kan? Chopper ke blender ke. Kadang-kadang selalu tersilap cakap di blender lah apa ke. Sekarang marah pula kan bang? Kenapa salah? Yelah, campur-campur pula. Tak apa, kita kan Malaysia. Lah, kadang-kadang kita cakap tengah buat ni, kadang cakap bahasa kat rumah kan. Kadang ada orang macam, apalah cakap bahasa campur-campur. Tak apa. Okey, masukkan. Allah, jatuh pula. Masuk semua ni. Biar banyak bahan, biar cukup bahan baru sedap. Okey, dia color dia. Kita boleh agak lah kan, merah-merah. Tapi ada kunyit tadi. Kuning-kuning. Gula lemak lah. Betul. Buah keras. Tomato tadi dah bubur kan? Kejap belum. Dia agak rasa masam dia pun ketara tu bang. Tapi memang selalunya dia akan bubur air asam. Ini optional je. Okey, dilupakan. Jangan dilupakan yang benda tadi. Kering. Ini optional ya. Kalau tak nak, kalau yang dah siap blend pun tak apa. Saja nak bagi color merah sikit lah. Okay, kita perlukan serai dalam 2 macam tu lah. Kalau saiz macam ni 2, kalau yang besar tu 1 pun boleh kita ketuk. Serai ni kat bahagian ni yang sedap bawah ni. Kan, dan kita juga perlukan lengkuas, kita ketuk. Ketuk kiris. Ketuk. Ketuk juga. Lengkuas, kadang kita nak lengkuas ni keluarkan rasa dia sikit-sikit tau. Tak payah ketuk sangat. Boleh. Kita panaskan minyak cukup-cukup untuk menumis, cukup untuk menggaringkan bahan-bahan bumbu kita. Minyak dah panas, kita masukkan serai dulu. Bagi keluar dulu
bau dia. Cepat keluar bau dia. Tapi meletup-letup lah pula. Sekejap je lah kan. Kemudian kita masukkanlah bahan-bahan ni, tengok. Cantik kan colour dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok dengan rasa lemak. Buah kerasnya, bau dia terus tangkap lah. Kita kena garingkan dulu. Okay, jadi kita masukkan lengkuas. Kita masukkan daun salam. Inilah dia daun salam. Tengok rupa daun salam. Jumpa kat kedai, macam rupa daun rambutan kan? Tak, dia lain. Dia, daun salam ni keluarkan bau. Lagi sedap dia keluar bau bila kita renyih benda tu. Kalau nak cepat, dia lagi sedap kita renyih daripada kita tumis. Tumis kat ni kan. Kita masukkan je lah. Bila kita cium dekat daun, dia tak ada rasa apa tau. Tapi bila kita masak, dia ada bau sedap dia. Berbeza masak. Masakan tanpa dan apa yang Kak Ain cakap, tanpa daun salam dengan daun salam. Begitu. Okay, bila kita dah cium bau sedap, lepas tu dia dah ada macam lubang-lubang tu kan bang, maknanya minyak tu dah naik ke atas. Kita dah boleh masuk ayam. Kita nak keringkan dulu ayam ni. Jangan kan keluar air kan. Jangan masuk air dulu. Keluarkan air ayam ni, keringkan dulu, baru kita tambah air. Kak Ain buat besar-besar ni ayam. Puas makan. Kak Ain pastilah rempah-rempah macam ni anak-anak Kak Ain mesti suka punya lah. Pedas buat tu. Pedas kan. Bumbunya memang perfect. Okay, kita keringkan air dia dulu dalam 2-3 minit macam tu. Daun ketumbuk. Oh ya, serbuk ketumbuk. Tapi tak apa bang, kita keringkan dulu. Baru masuk bahan lain. Tengok. Dia dah mula kering. Ayam ni kadang-kadang ada ayam ni kurang air, ada ayam dia lebih air. Tengok keadaan lah. Okay, kita masukkan serbuk ketumbar. Masakan-masakan daripada belah-belah sana tu. Betawi ni suka daun ketumbar. Kita masuk separuh sudu besar. Konsepnya adalah dia nak bubuh semua bahan dulu. Garam, air asam jawa. Banyak air. Banyak. Dalam 5 sudu besar. Banyak ni Kak Ain bubuh sikit dulu. Benda-benda ni kita bubuh sikit-sikit dulu, nanti kita rasa. Lepas tu kita gunakan gula Melaka bang. Kita guna gula Melaka nak bagi menaikkan rasa ayam kita ni. Susahlah pula. Tak apalah potong besar-besar. Sebabnya dia masak lama kan. Okay, masukkan. Okay, kita kacau rata. Dia perlu, kita perlahankan api. Perlu dia renyih, barulah keluar rasa dia. Dia hendak mengeluarkan rasa dia sedikit demi sedikit. Jadi kita tambah air pun jangan terus-terus tambah banyak tau. Kita tambah sikit-sikit. Kering sikit, nanti kita tambah sikit. Dia nakkan keluar lemak daripada bahan-bahan tadi sebab kita tak guna santan. Tak ada santan. Ya bang, tak guna santan, healthy. Wah. Ayam kerbek Betawi dah pun siap. Bau dia, ya Allah, sampai ke depan tu. Kak Ain rasa orang sebelah semua dah cium bau ni. Cantik kan? Cantik. Dah masak lah ni Kak Ain. Dia macam ala-ala rendang juga ni. Tengok sampai colour merah dia naik ke atas ni. Jom kita plating. Tengok kuah dia pekat. Ayam dia colour cantik. Ini macam bau rendang tau. Tengok. Ni sebabnya Kak Ain nak bubuh. Bumbu dia banyak. Tengok. Sedap lah Kak Ain. Pekat. Bau daun salam. Makan ni nasi putih. Sahaja cukup je. Kak Ain rasa lemang pun sedap ni tau bang. Nasi impit kan. Jadi simpan resepi ni. Nanti raya boleh masak. Ikut tips yang Kak Ain. Senang tak payah pakai santan tu yang tak payah pakai santan kan. Santan mahal sekarang. Alhamdulillah kita dah habis masak
ayam Betawi yang famous. Jadi kita dah rasa dah dari mana-mana pun. Bukan kita setakat yang kat Malaysia je kan. Seberang pun kita dah cuba-cuba masak. Alhamdulillah bau dia sedap. Kak Enda rasa tadi pun sedap sangat. Sesuai sedap kita rasa kita. Ya, harap cuba resepi kita hari ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di resepi-resepi yang akan datang. Kalau apa-apa nak cadangkan, boleh komen kat bawah. Like, share banyak-banyak. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye.